surah Ad-Dukhan. Tengok dalam pimpinan Ar-Rahman dan kita akan suraikan daripada surah yang lain, daripada tafsir yang lain. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Para pelajar sudah ingat ya. Surah ni ada dua kategori. Satu dia panggil Makkiyatun, maknanya surah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi kita berhijrah. Itu pembahagian yang paling mudah lah. Makkiyatun, mana diturunkan di Makkah sebelum berhijrah. Ada sedikit perbahasan ulama, dia kata illa, kecuali ayat 15, inna kashiful azabi qalila. Ayat 15 surah Ad-Dukhan, ada ulama mengatakan fa innahu madaniyun. Tak apalah, itu sebahagian ulama kata. Namun begitu, hukiyal ijma'u ala zalik, sudah dinukilkan bahawa ijma', boleh katakan keseluruhan para ulama yang ramai-ramai mengatakan bahawa surah ini Makkiyah. Surah ini diturunkan di Mekah. Berapa ayat dia ada? Mengandungi 59 ayat. Surah Ad-Dukhan ada 59 ayat, wahya tis'un wa khamsuna ayat, 59 ayat. At-tasmiyah. Apa makna tasmiyah? Nama surah. Nama surah, kenapa surah itu dinamakan dengan Ad-Dukhan? Kenapa nama Ad-Dukhan? Ad-Dukhan dengan mana asap. Apa makna dukhan? Asap. Karena itu orang Arab, kalau orang isap okok dia panggil mudakhin, orang yang menyeduh asap. Mudakhin, dukhan. Kerana pada ayat 10, mana ayat 10? Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Itu ada dah. Ada kalimat dukhan. Ayat 10. Dan ayat-ayat yang terdahulu dan yang kemudian daripadanya, Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada kaum kafir musyrik yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak kafir, mu jangan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 10 tu dah mari dah. Fartaqib yauma tatisam bidukhan. Bahawa kalau mereka lawan juga, mereka kerah kepala juga tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka akan ditimpa azab sengsara. Mereka akan ditimpa azab sengsara. Semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Dia akan jadi kebuluran yang begitu dahsyat. Itu nama dia surah Ad-Dukhan. Nama dia surah Ad-Dukhan, asap. Ada juga orang nama surah ini Hamim Ad-Dukhan. Hamim Ad-Dukhan. Kata di Syekh Ibn Ashur rahimahullah, wal lafzani bimanzilat ismin wahid. Dua lafaz tu macam satu nama ya. Sebab kalimah Hamim, Hamim ni sudah banyak kali dah berulang. Bukan kata surah ni je ada Hamim. Kita dah bincang dulu Hawamim. Ada berapa surah? 7. Dalam Hamim sudah ada. Jadi ini salah satu daripada dia. Kalau kita nak kata surah Hamim, tak kena. Sebab ia sudah banyak surah yang dinamakan, dimulakan dengan Hamim. Sehingga kan ulama tafsir kata Hawamim. Hamim, Hawamim maknanya surah-surah yang dimula dengan Hamim. Maka kata di para ulama, walaupun disebut Hamim Ad-Dukhan, macam satu ayat.
Fala tu'addu 'alaman laha, tidak lagi dikira Hamim itu sebagai salah satu daripada simbol khas kepada surah ini. Kerana itu pengarang kita Al-Itqan tidak menyenaraikan surah Ad-Dukhan ini sebagai salah satu daripada surah yang mempunyai pelbagai nama. Tak kisah ya, nama dia Ad-Dukhan. Dan demikianlah dinamakan, ditulis dalam mushaf, dalam kitab-kitab Quran dan juga dalam kutubis sunnah, dalam kitab-kitab sunnah, dalam hadis menamakannya dengan nama surah Ad-Dukhan, surah asap. Mudahlah kita. Nah, itu sebab dinamakan Ad-Dukhan. Jadi dalam surah Ad-Dukhan ini Allah Ta'ala bagi amaran kepada puak-puak kafir yang dulu tentang asap. Bila mari asap terlalu panas, negara akan menjadi kering, kemarau. Bila kering, kemarau, makanan tidak ada, maka dia akan jadi kelaparan. Bila terlalu panas, kita nampak berasak dunia. Dan akan berlaku pula kemarau yang akan menimpa umat ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak dengar kata. Dan dukhan akan mari di akhir zaman nanti. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat yang besar, salah satu daripadanya keluar Dajjal, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ad-Dukhan, asap. Ni ada orang gopoh ada. Bila berlaku jerubu berasak jerubu, tak nampak tu. Dia kata ni dukhan ni, tak lagi. Jangan duduk cepat ke kita ni. Masyarakat kita ni suka sangat nak mempercepatkan kiamat. Dia main teori tu teori ni. Kita kata jangan duduk gopoh. Orang Kelantan kata jangan gaduh, jangan belorak. Beri peluang dulu kita hak hidup ni nak ibadat, nak menambahkan ibadat, menambahkan zikir. Hak mana lara, hak mana leka tu biar dia taubat. Jangan cepat nak kiamat. Baiklah. Tamatlah kita dari sudut penamaan surah. Nama dia surah Ad-Dukhan. Tengok dalam tafsir pimpinan. Intisari kandungannya. Pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Al-Quranul Karim itu diturunkan pada malam yang diberkati. Pada malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam yang diberkati. Bilakah malam itu? Malam yang diberkati bila? Nama dia Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Duduk di mana Lailatul Qadar? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan. Ayat ini dia tak bercanggah. Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkati. Malam itu iaitulah malam pada bulan Ramadan. Kita kata alhamdulillah. Dan bahawa tujuan diturunkan Al-Quran yang mulia itu ialah sebagai rahmat dan untuk menjadi peringatan dan amaran. Ini dia panggil objektif surah ni. Allah Ta'ala turunkan Quran sebagai rahmat, panduan kepada manusia supaya sentiasa duduk di bawah naungan Al-Quran untuk mengambil panduan dalam perjalanan kita yang panjang daripada dunia sampai ke syurga, insya-Allah. Kita pergi ambil pula, kutip pula dalam intisari ataupun maqasidus surah dalam tafsir al-Muharrar secara bernombor. Ini senang. Min ahami maqasidi suratid Dukhan, di antara ciri-ciri poin-poin penting matlamat yang terkandung dalam surah Ad-Dukhan ini, yang pertama, letak nombor 1, isbatul wahdaniyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Nak mengisbatkan keesaan Allah azza wa jalla
mengisbatkan apa? Keesaan Allah Azza wa Jalla. Wa taqrirul ba'thi wan nusyur, dan nak menetapkan akan berlakunya kebangkitan semula dan dikumpul balik di akhirat. Yang satu. Yang kedua, isbatu inzalil Quran min Allah Ta'ala, nak mengisbatkan bahawa Quran itu datang, turunnya daripada Allah Azza wa Jalla, bukan mari daripada siapa-siapa. Mari daripada siapa? Mari daripada Allah Azza wa Jalla. Dua dia punya maqasid. Adapun tajuk dalam surah Ad-Dukhan ada 6 tajuk besar. Dalam surah Ad-Dukhan ada 6 tajuk besar. Yang pertama, as-sana'u 'alal Qur'anil Karim wa bayanu bad'i nuzulihi. Allah Ta'ala puji Al-Quran dan penjelasan tentang permulaan turunnya Quran. Bila turun Quran? Pada malam yang diberkati. Bilakah malam itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar duduk di mana? Di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Yang kedua, tahdidul musyrikina bil azab, nak beri amaran kepada buat-buat kafir dengan azab, bala bencana, jazaan ala tamadihim fil i'radi wasyaki, sebagai balasan kepada kerah kepala mereka, tak mahu dengar kata, dan keraguan yang terdapat dalam kepala mereka. Ini syak dipanggil. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut sedikit daripada kisah Fir'aun dengan Musa alaihi salam. Dalam surah ini ada cerita Fir'aun dengan Musa. Yang keempat, zikru aqwalil musyrikin al-batilah. Allah Ta'ala sebut beberapa pandangan puak-puak kafir yang batil tentang kiamat. Ma'ar raddi alaihim, serta Allah Ta'ala menolak hujah-hujah mereka yang cukup, yang tak ada hujah pun, rapuh dipanggil. Yang kelima, wasfu ahwali yaumil qiyamah. Allah Ta'ala nyatakan gambaran huru-hara pada hari kiamat, dan bayanu su'i aqibatil kafirin, juga betapa buruknya akibat bagi orang kafir, wa husni aqibatil mu'minin, dan eloknya akhir kesudahan perjalanan orang mukmin, semuanya ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami semua daripada ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Yang keenam, tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam amma asabahu min adza. Dalam surah ini juga beberapa cerita Allah Ta'ala nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita dikacau, dikhianati oleh puak-puak kafir, ma'a wa'dihi bin nasri ala a'daihi, serta janji Allah untuk memberi pertolongan kepada Nabi bagi mengalahkan musuh-musuhnya. Baik para pelajar sekalian, itulah dia panggil isi kandungan ataupun poin besar dari sudut konten ataupun isi kandungan surah Ad-Dukhan.